الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, petang ini muslimi muslimat sekalian, kita sambung bacaan kitab 40 hadis tentang hukum fiqh, muka surat 87. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melaksanakan hukum qisas, balasan yang seimbang, dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka. Orang merdeka bunuh merdeka. Kan qisas itu maksudnya persamaan. Sama di sudut status merdeka bunuh merdeka akan dibunuh balas. Kalau hamba orang merdeka bunuh hamba, tak boleh diqisas. Tak boleh diqisas orang merdeka tersebut. Orang merdeka bunuh hamba, tak boleh diqisas orang merdeka. Kalau hamba bunuh hamba, boleh qisas. Orang merdeka bunuh orang merdeka, boleh qisas. Hamba bunuh orang merdeka, yang tu dia berbeza status. Nah, yang ni dia akan kena diat, banyak diat. Tapi kalau orang lelaki bunuh perempuan, berbeza jantina, yang tu tak dipandang dalam Islam. Orang lelaki bunuh
orang perempuan, orang lelaki dibunuh. Orang perempuan bunuh orang lelaki, orang perempuan itu akan dikenakan hukum qisas. Yang menjadi khilaf di kalangan fuqaha ini, apabila orang Islam bunuh orang kafir. Orang Islam bunuh kafir zimmi. Adakah orang Islam ini dikenakan hukum bunuh atau hukum lain? Dalam mazhab Syafi'i, bila orang Islam bunuh kafir zimmi, orang Islam ni takkan dikenakan hukum qisas, tapi dia kena ta'zir, penjara, saman, apabila orang Islam bunuh kafir zimmi. Itu mazhab Syafi'i kerana berbeza antara Islam dengan kafir. Yang bunuh Islam, yang mati kafir. Tetapi jumhur ulama' ni makna mazhab-mazhab yang lain, maksud jumhur ulama' ni mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad bin Hanbali. Orang Islam bunuh kafir zimmi, orang Islam akan dihukum qisas bunuh walaupun berbeza agama. Untuk menegakkan keadilan di sudut nyawa dan darah, kita tak pandang perbezaan agama. Dan inilah yang disokong oleh ramai ulama. Bila orang Islam dengan sengaja membunuh warga negara kafir zimmi, maka orang Islam akan diambil tindakan qisas, dihukum bunuh. Melainkan kalau keluarga si mati menuntut diat, tidak menuntut qisas. Itu. Ini jadi khilaf lah. Kalau hamba tu, orang Islam bunuh hamba, orang Islam tak akan dibunuh. Orang Islam dikenakan hukum ta'zir, hukum yang lain tak sampai ke peringkat dibunuh. Baik. Orang perempuan bunuh orang lelaki, orang perempuan kena bunuh. Orang lelaki bunuh orang perempuan, kena bunuh. Orang alim bunuh orang jahil, orang alim kena bunuh. Perbezaan ilmu tu tak diambil kira. Orang miskin bunuh orang kaya, kan orang kaya bunuh orang miskin kan? Dibunuh. Yang tu kita kira nyawa dengan nyawa. Status tu tak diambil kira. Yang khilaf ni, orang Islam bunuh orang kafir. Orang merdeka bunuh hamba. Gitu. Yang ni pasal Quran sebut al-hurru bil-hurr. Nak laksana qisas, kes orang merdeka bunuh orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi. Orang hamba bunuh hamba. Wal-untha bil-untha. Perempuan dengan perempuan. Tang ayat wal-untha bil-untha ni dihurai dalam hadis, tak mesti perempuan bunuh perempuan. Perempuan bunuh lelaki pun perempuan kena qisas, lelaki bunuh perempuan pun kena qisas. Sebab tu kita kena mengaji Quran dan hadis. Di Quran saja kita kena dengar juga huraian daripada Nabi. Mengaji Quran saja tak mengaji hadis tak boleh pi, tak faham. Ni kata untha bil untha ni, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan bunuh lelaki, lelaki bunuh perempuan, tak kena qisas. Kena juga. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya pihak yang terbunuh, keluarga si mati memaafkan, maka hendaklah orang yang mengampun itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Diat lah. Minta diat dengan cara yang baik. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Hak minta bayar diat pun minta elok-elok. Hak bayar ni pun bayar elok-elok. Dalam Islam dia jaga dua-dua belah pihak. Macam hutang lah. Kita minta dia bayar hutang kita pun cara elok, dia bayar pun cara elok. Betul. Kita minta diat tu tak boleh lebih daripada 100 ekor unta. Boleh runding. Wasulhu khair, boleh runding. Allah tetapkan limit dia 100 ekor unta, tapi boleh berbincang. Dan kalau minta diat, buang pampasan, jangan pula lepas ni kita jumpa, kita berdendam. Minta diat saja. Tak boleh marah-marah. Dia ni pun bayar dengan cara yang baik.
Kita tak boleh minta diat dan minta qisas dua-dua sekali, tak boleh. Salah satu sahaja. Yang demikian itu adalah satu keringanan daripada Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Allah bagi ringan, takhfif. Pasal syariat Nabi Musa, tidak ada maaf bagimu. Syariat Nabi Isa kena maaf. Tak boleh meminta qisas. Syariat kita diberi pilihan kepada waris si mati, nak minta qisas pun boleh atau meminta diat. Di situ ada keringanan terpulang kepada waris si mati. Kalau hukum satu je tak ada pilih, kena qisas ataupun wajib dimaafkan pembunuh. Dalam syariat kita boleh pilih. Zalika takhfifun mir rabbikum. Ini satu keringanan daripada Tuhan. Wa rahmah, dan satu rahmat Allah. Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula. Dia dah minta diat, orang bayar habis dah, dia berdendam. Jumpa kot jalan, dia pukul. Diat dia dah minta wang pampasan, dia masih marah-marah lagi. Dia melampau. Faman i'tada, sesiapa yang melampaui batasan untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dah selesai dah berdamai dah bayar dah wang pampasan, habislah cerita takat tu. Dia masih duk ingat lagi dia bunuh adik aku. Dah lah bunuh lah, tapi dia dah buat bayaran, dia dah kena dah hukum tu, dah bayar pampasan dah. Nak marah lagi, nak sakit hati lagi, nak dendam lagi. Dendam kusumat. Allah Ta'ala kata siapa yang melampau, duit diat dia terima, kemudian dia masih berdendam. Bagi orang macam ni, dia akan dapat azab yang pedih. Okey, ni kesalahan pertama. Kesalahan membunuh, dihukum bunuh. Kesalahan yang kedua, orang yang sudah berkahwin dengan perkahwinan yang sah. Kahwin sah bukan kahwin mut'ah ke, kahwin dengan adik susu ke, yang itu tak sah. Kahwin dia tu ternyata sah dan sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan pasangannya, tetapi bersikap curang kepada pasangannya dengan berzina, maka dikenakan hukum rejam dengan batu kerikil hingga mati. Pada zaman Nabi SAW dilaksanakan hukum rejam ini kepada seorang lelaki yang dikenali dengan nama Ma'iz dan seorang perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah. Peristiwa lain-lain. Bukan Sayyidina Ma'iz ni berzina dengan Ghamidiyah ni, bukan. Ada dua peristiwa yang berasingan. Mereka berdua mengaku berzina dan meminta Nabi membersihkan dosa mereka. Bukan mereka berdua berzina tak? Ma'iz ni berzina dengan seorang perempuan, yang Ghamidiyah ni ada berzina dengan seorang lelaki. Nabi tak tanya pun, Ma'iz, kamu zina dengan perempuan mana? Nabi tak siasat macam tu. Dia mengaku dia berzina, dihukum dia seorang. Nabi tak tanya, Ma'iz, kau zina dengan perempuan mana? Nabi tak siasat, Nabi tak minta dia jelaskan. Siapa mengaku, orang tu yang kena. Tak perlu kita rosek-rosek cari. Begitu juga dalam peristiwa yang lain, seorang perempuan nama Ghamidiyah, peristiwa yang lain, berlainan. Dia datang, dia kata dia berzina. Nabi tak tanya, kau zina dengan laki mana? Siapa mengaku, hukum dia seorang je. Berzina tentu dua orang. Bila perempuan tentu ada lelaki. Bila lelaki tentu ada perempuan. Nabi tak tanya, wahai Ghamidiyah, kau berzina dengan lelaki mana? Tak payah diperpanjang-panjangkan. Sebab kes zina ni kes maruah, memalukan. Kalau ada orang mengaku, hukum orang mengaku tu saja. Pasangan dia kita tak cari. Kalau dia habaq saya berzina dengan fulan bin fulan pun, kalau fulan bin fulan tu nafikan, wallahi dia tak berzina, dia nafikan, kira dia tak berzina. Manusia, selagi tak dibuktikan salah, dia tak bersalah. Bara'atu zimmah. Manusia asalnya terlepas daripada tanggungjawab dan hukuman. Jadi Nabi tak pernah tanya, wahai Ma'iz, kau zina dengan perempuan mana? Wahai Ghamidiyah, kau berzina dengan lelaki mana? Tak pernah tanya. Kerana berzina ni nak hukum
Bagi yang mengaku, hukum dia. Ataupun sabit pak saksi kalau ada pak saksi yang melihat. Kalau tak ada pak saksi, tak ada pengakuan, tak hukum. Melepaskan orang lebih baik daripada menghukum. Baik, zaman Nabi dilaksanakan hukum rejam dengan batu. Hukum rejam ni saya bagi tahulah dulu. Dulu ada ayat Quran berkaitan rejam. Tetapi telah dimansuhkan oleh Allah tulisannya. Tidak lagi termaktub dalam Al-Quran. Dulu ada ayat Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Penzina lelaki yang dah kahwin, penzina perempuan yang dah kahwin, siapa-siapa yang dah kahwin, maka rejamlah mereka berdua dengan batu kerikil. Wajib direjam kalau mereka mengaku bersalah. Kalau saksi itu payahlah. Nak dapat orang saksi ni payah nak dapat lah. Pada zaman Nabi SAW dilaksanakan hukum rejam ini kepada seorang lelaki yang dikenali dengan Ma'is dan seorang perempuan daripada kabilah Al-Ghamidiyah. Mereka berdua mengaku berzina dan meminta Nabi membersihkan dosa mereka dengan sanggup menerima hukuman rejam sampai mati. Sanggup tu iman ni pun, ya Allah. Sanggup. Kerana itu cara untuk bersih diri, walaupun boleh buat sembahyang taubat, boleh bertaubat, tapi mereka tak mau. Mereka nak masuk syurga dengan cepat. Mereka nak Nabi jatuh ke hukuman, Allah bersihkan mereka, nanti mati masuk syurga tu. Wallahu akbar. Nabi mengelak. Bila ni pemain ni habaq kata berzina, mai ikut depan Nabi beralih. Mai ikut kanan Nabi beralih kiri. Mai kiri Nabi beralih kanan. Nabi tak mau buat pasal tak ada pak saksi. Nabi cuba mengelak. Dan Nabi tanya, Abika junun, kamu gila ke? Berzina dalam keadaan hilang akal, gila. Kalau tak waras ni berzina dalam keadaan tak waras, tak kena hukuman. Tak, saya berzina. Dekat Sayyidina Ma'is, Nabi kata, la'allaka qabbiltaha. Boleh jadi kau cium saja kau perempuan tu. Nabi pun tak tanya perempuan mana. Boleh jadi kau hanya cium. Dia kata, tak, saya zina. Nabi kata, boleh jadi kau peluk saja. Tak, saya zina. Boleh jadi macam-macam andaian Nabi tu. Nabi nak pelpah ni pun. Tapi mereka bersungguh-sungguh. Kalau Ghamidiyah ni, dia mengandung. Dia mai kat Nabi ni, dia mengandung. Dia biasa kahwin dah. Perut dia besar. Dia kata, anak dalam perut ni anak zina. Nabi tak layan. Nabi kata balik. Dia balik rumah, dia mai ulang banyak kali. Sehingga Nabi kata, biar melahirkan anak dulu. Lepas dia bersalin, dia mai pula bawa baby. Nabi kata, tunggu 2 tahun lagi. Biar anak kamu lepas dah minum susu, boleh berjalan kaki. Nabi tak mau anak ni kalau dibunuh, kalau direjam, mati ibu anak, siapa nak belah. Dia mai mengandung. Nabi kata, beranak dulu. Dia dah beranak. Nabi kata, 2 tahun lagi. Biar anak kamu boleh berjalan, boleh bercakap, boleh urus diri, boleh makan pandai dah. 2 tahun dah kan? Dah putih susu dah. Dia mai pula 2 tahun lepas tu anak dia dah boleh berjalan, dah boleh makan roti sendiri. Maka Nabi kata, kamu berzina sungguh ke? Sungguh. Nabi tanya sungguh-sungguh. Dia kata dia berzina. Akhirnya dia direjam dengan batu sehingga berdarah badan dan mukanya dan dia mati. Ini hukum Allah. Hukum rejam yang kita tak boleh tolak. Ayatnya ada dalam Quran, kemudian dimansuhkan tulisan. Dan dalam hadis memang sabit. Bukan takat cakap, memang praktikalnya ada yang kena rejam dengan para sahabat, dengan Nabi SAW sehingga mati. Jangan kata kejam, jangan kata hukum ini berat, jangan. Inilah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Siapa berzina, tak perlu viral, tak perlu cakap, bertaubatlah. Tutuplah, Allah tutup aib kita, kita tutup, tak perlu dedah. Tetapi sahabat-sahabat Nabi ni dia maqam lain, walaupun Nabi bagi peluang untuk mereka bertaubat dengan Allah, tetapi mereka tak tenang duduk. Mereka rasa macam duduk dalam neraka panas. Mereka nak kena habaq juga kat Nabi. Mereka nak kena selesaikan juga. Dan Allah sebenarnya mentakdirkan ada insan-insan yang macam ni sebab nak bagi tahu kata hukum rejam ni bukan cakap saja, tapi memang praktikal dia ada berlaku pada zaman Nabi SAW.
Allah takdirkan mereka berzina dan Allah takdirkan mereka ni memberanikan diri, sanggup kena hukum sampai mati. Tuan-tuan ingat kena sebiji batu mati ke? Orang 7 kelepuk. Lambat nak mati. Berdarah-darah pecah muka. Jadi Allah takdirkan mereka ni ada. Allah Ta'ala buat semua ni. Mereka berzina. Mereka mengaku. Mereka sanggup kena hukuman. Supaya Islam ini lengkap. Bukan sembang saja. Teori dan praktikal. Buat sungguh. Gitu. Maka sahabat yang nama Sayyidina Ma'iz ini imannya sangat tinggi. Ada yang mengeji dia, kutuk dia lepas dia kena rejam. Ada yang kutuk dia. Nabi kata cukup. Sebab dia bersalah, dia kena hukum. Jadi hukum itu mengkafarah dosa dia, salah dia. Tak boleh duk hina, tak boleh duk kutuk dia. Dia dah mati dah. Ada riwayat dia lari. Sayyidina Ma'iz ni bila kena 7, dia rasa sakit, dia rasa pedih. Dia lari. Dia lari sahabat ligan, tahu ligan. Kejar kat belakang, bawa batu, ligan 7 dia. Nabi tak tahu benda tu. Sampai pengetahuan Nabi kata, patutnya bila orang kena rejam dan dia melarikan diri, jangan kejar. Dia menyelamatkan diri, jangan kejar. Bahkan orang yang mengaku, hari ini dia buat statement, dia mengaku berzina, bila nak hukum, dia tarik balik pengakuan. Dia boleh. Ar-ruju' 'anil iqrar, boleh tarik balik. Dia kata kemarin saya mengaku berzina, tu kemarin. Hakikat sebenarnya saya tak zina. Dia tengok kutul-kutul batu di tangan orang ke, dia boleh tarik balik. Pengakuan yang boleh tarik balik. Mengaku berzina boleh tarik balik. Dia tengok batu, dia takut, dia tarik balik. Boleh dibenarkan tarik balik. Itu yang Nabi cuba untuk ni tarik balik pengakuan. Nabi kata boleh jadi peluk saja, boleh jadi pegang-pegang saja. Tu nak suruh ni tarik balik. Ni dah mengaku berzina, nak suruh ubah statement. Nak suruh ni U-turn balik. Boleh tak boleh? Boleh. Biar ni bertaubat ni dengan Allah. Allah tutup dosa, tak perlu dibuka. Tapi kira kental lah iman ni. Bila ada sahabat menghina, mengutuk, Nabi kata jangan. Kerana aku melihat dia sedang berenang, rohnya sedang berenang-renang dalam syurga. Hampa tak mati lagi, dia masuk syurga dah. Masya Allah. Bila dia ni sanggup terima hukuman, baru orang nampak Islam ni lengkap. Tak cakap saja, tak duduk dalam kitab saja, memang ada orang kena rejam. Tapi dia mengaku. Kalau dia tak mengaku, kita tak boleh buat. Orang tak mengaku tak boleh buat, melainkan ada 4 saksi. 4 saksi yang nampak dengan mata. Takat CCTV tak boleh kira. Video orang boleh edit, dia kena mata nampak. Kalau orang tu dia tak mengaku sampai sudah, dia kilas, dia kalih kono, dia tak mengaku kata dia berzina, dia tak mengaku dan tidak ada 4 saksi, maka dia tak kena hukum, tak kena rejam dan tak kena sebat 100 rotan. Saya cerita sejarah sikit. Dan Imam An-Nawawi kata, mula-mula Allah syariatkan sebat 100 rotan. Orang yang tak kahwin lagi 100 rotan. Orang yang dah kahwin, dah berzina, kena juga 100 rotan. Lepas kena tibai 100 rotan, direjam pula dengan batu. Kena 100 rotan, lepas tu direjam dengan batu. Tetapi Allah Ta'ala memansuhkan dengan peristiwa Ma'iz dan Ghamidiyah ni, Nabi tak sebat pun 100 rotan. Terus rejam saja. Tidak tahu ada, kena tibai piak 100 kali, lepas tu kena rejam pula. Hanya pada peringkat mula, Allah menurunkan hukum, orang tak kahwin lagi kena sebat 100 rotan, fajliduhum mi'ata jaldah, 100 rotan sebat. Orang yang dah kahwin, dia kena 2, sebat dan rejam. Sebat dulu baru rejam dengan batu. Tetapi kemudian Allah mansuhkan, tidak ada siapa pun yang kena sebat. Sebat dan rejam ni tak ada yang kena. Berlaku peristiwa Ghamidiyah dan Ma'iz, Allah mewahyukan kepada Nabi, tak payah sebatlah, rejam sahaja. Ada orang yang kena sebat 100, lepas tu kena rejam? Tak ada. Dia hukum itu tidak ada siapa yang dihukum dengan hukum tersebut. Itu sekadar sejarah nasikh mansuh lah. Dimansuhkan sebat terus kepada rejam. Sebab rejam tu dia punya hukumannya lebih besar. Bila kena hukuman yang lebih besar, hukum kecil ni tak payahlah.
Kita buat contoh macam ni lah, kita buka sekolah. Kalau ada budak ni, dia buat satu kesalahan yang besar, dia bully ke apa ke, kita mencorak guru-guru, kita berhentikan dia. Sebelum berhenti ni kita nak sebat dia dulu ke? Sebelum berhenti ni kita nak botak kepala dia dulu ke? Tak lah. Sebab bila diberhentikan, dikembalikan kepada waris, hak tu habis hukuman paling besar. Kalau gantung tu kecil lagi, diserah kepada waris lah bahasanya. Serah kat mak ayah dia balik. Diberhentikan lah, dibuang. Kalau buang tu macam kasar sikit, dibuang sekolah. Dia kena hukum hak paling besar tu. Tak payah duk cukup kepala, tak payah duk tibai apalah. Mak pak dia panggil mai, ambil balik, cukup. Jangan pula gitu botak kepala setengah sekolah ni, dia botak kepala, panggil mak ayah, bagi surat berhenti. Tak boleh, tu salah. Salah kalau kita nak kaitkan dengan apa yang Islam mau. Orang ni kena rejam sampai mati. Tu kira teruk dah tu. Jangan disebat dulu sebelum tu. Jangan diapa-apakan dia. Bila kena hukuman terbesar, hukum kecil ni tak payah. Tak payah buat lah. Macam tu. Kecil-kecil ni tak payah lah. Maka dimansuhkan hukum rejam, sebat, kemudian rejam, terus rejam sahaja. Baik. Nabi SAW melakukan hukuman rejam ini kepada seorang lelaki yang dikenali dengan nama Ma'is Bani dia Al-Aslami, Bani Aslam, dan seorang perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah. Mereka berdua mengaku berzina dan meminta Nabi membersihkan mereka. Tahirni ya Rasulullah, tahirni, minta suci, dengan sanggup menerima hukuman rejam sampai mati. Kesalahan ketiga, murtad. Murtad. Si murtad wajib ditangkap dan diminta agar kembali memeluk Islam. Jika dia tetap enggan, kaunseling dia, pujuk dia. Kalau dia tak mau juga dalam masa 3 hari, maka dia akan dibunuh dan mayatnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan, dan tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam, tanah-tanah wakaf. Mayatnya tidak wajib diurus dan boleh dilempar kepada binatang buas untuk dijadikan sebagai makanan binatang buas itu. Ni orang murtad ni teruk ni. Dan seluruh harta si murtad akan diurus oleh Baitul Mal. Tidak diagih-agihkan kepada pewaris. Tak difaroidkan. Gitu. Harta dia dipanggil fai. Harta dia, status harta dia macam perang tak jadi. Pi perang, tak berlaku perang lagi, musuh dah lari bertempiaran, jatuh harta. Jadi harta tu dipanggil fai. Ma'afa Allah. Dalam Quran ada ayat ma'afa Allahu ala rasulihi. Fai bukan ghanimah. Begitu juga harta orang murtad yang mati dalam keadaan murtad, keluar Islam, maka hartanya dibekukan, diurus untuk maslahat orang Islam oleh Baitul Mal. Wallahu a'lam bissawab. Baki 2 hadis lagi, hadis 39 dan hadis 40, dan kita insya-Allah panjang umur esoklah kita akan khatamkan kitab ini biiznillah taala. Sampai takat tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.